أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bukakanlah hati-hati kami agar dapat kami menerima ilmu dan kurniakanlah kepada kami keikhlasan dalam kami mencari ilmu, mengamalkannya serta menyampaikan hingga ke akhir hayat kami. Amin. 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 Allah. Amin. Ya amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Waalaikumsalam hormati warahmatullahi. Al-Fadilah Ustazah Misnah binti Miran, Puan Pengerusi Bonda yang saya kasihi, Puan Rusmiyati Mansur dan barisan AJK GNI, seterusnya para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jutaan terima kasih kepada semua kerana sekali lagi hadir untuk sama-sama kita imarahkan Taman Syurga Gemenur Iman pada malam ini. Bagi memulakan kuliah maghrib malam ini, saya mempersilakan Al-Fadilah Ustazah untuk memulakan majlis dengan membaca Ummul Kitab dan seterusnya menyambung kupasan pengajian fiqh darah haid, nifas dan istihadah. Tafadhal mashkura ya Ustazah. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah. Amin amin ya Rahman. Amin amin ya Rabbal alamin. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min ini rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah ya, kita dapat lagi bersama-sama dalam kelas Fardu Ain fiqh darah. Mudah-mudahan ya Allah merahmati dan memberkati kita. Okey, kita buka muka surat ya. Kita dah habis ya yang kalau kitab lama kita bersambung pada muka surat 21. Ya, jadi kalau kitab baru, kitab putih tu ya yang muka dia putih 22 ataupun 23. Saya kitab lama. Okey. Jadi kat sini ya saya sambung lagi ya apa yang itu jumlah darah haid ya dan nakot tidak melebihi 15 hari. Ini kita kena ingat. Ingat betul-betul ya. Tapi sungguh pun macam itu, saya ulang balik. Kat sini dia pun ada mengatakan iaitu jika melebihi 15 hari dan ya, jika melebihi 15 hari dan darah yang melebihi 15 hari bersambung dengan darah sebelumnya. Maka maksudnya ya, dia 15 hari itu dia non-stop, dia sambung terus. 16, 17 ya. Bersambung terus, wanita itu telah mengalami istiadah dalam haid yang bercampur antara haid dan suci. Istiadah itu dalam hukum fiqh mengatakan suci yang suci. Maksud suci kat sini dia wajib solat. Wajib. Bukan sunat. Tetapi saya ulang lagi, dia wajib solat dalam keadaan berwudu cara orang daimul hadas. Itu dia kena tahu. Ya. Jadi dia tak boleh kata, oh aku darah keluar, maka aku ni tak solat. Tak wajib solat. ABC, Allah bagi cuti. Sebab tu kena belajar yang, kena tahu mana satu yang haid atau mana satu yang istiadah. Ya. Jadi maka penyelesaian bagi masalah ini dikembalikan kepada salah satu bentuk 7 gambaran wanita mustadah. Yang masa yang tadi saya berbincang dengan satu ya, anak murid lupa nak tanya nama dia siapa, yang macam tu. Tak boleh kata ya yang tadi pun ada saya mengajar kat mana tu pun ada dia kata senang aja dia kata kalau haid tu jangan lebih 15 hari. Dia cakap betul lah tu. Bila saya soal balik kalau lebih saya nak tahu sama ada dia ni ada ilmu tentang fiqh darah atau tidak. Lepas tu bila dia kata kalau lebih tak apa, tolak dulu 15 hari, baki dia tu istiadah. Maka jawapan begitu menunjukkan dia tak ada ilmu ya tentang fiqh darah ini.
Dia cuma belajar asas. Bila saya tanya, okey belajar asas lah. Macam orang Johor kan, belajar dekat sekolah agama sampai darjah khas. Sebab saya kata, walaupun sampai darjah khas, dia tidak mengupas secara fik darah secara in detail. Itu baru asas. Yang baru asas. Jangan salahkan kalau negeri Johor, jangan salahkan sekolah kerajaan agama negeri Johor sampai khas. Jangan salah. Sebab ada orang salahkan. Bila kami belajar, masa tu saya menggunakan, ini kitab Ibanah ya. Tapi kalau kat pondok kadang kita akan gunakan kitab Sabilah Mu'tadin. Dia ada 2 kitab. Dia sebenarnya kitab head ni ada banyak. Ya. Jadi dalam Sabilah Mu'tadin tu pun tapi lebih kurang sama lah isi dia. Cuma yang ini Ibanah ini daripada Ustaz Zulkifli. Dia kadang-kadang bahasa dia lagi mudah lah, lagi nak faham. Ya, jadi kat sini saya kata ya yang dekat pondok ataupun nanti kita belajar 4 senawi baru ada. Itu pun kadang-kadang 4 senawi pun belum lagi. Dia lagi tinggi. Jadi saya kata contoh saya cakap nak kena faham betul-betul yang kalau cikgu tu yang katalah dia kelulusan ijazah ke diploma ke, dia dihantar sekolah rendah. Kan itu sekolah agama Johor tu kan darjah 1 sampai 6. Darjah 1 sampai 6 lepas tu khas masuk darjah 7. Lepas tu kalau nak sambung pergi Mahat. 4 senawi, sambung-sambung lagi lah kan. Tapi cuma tak sambung. Lepas tu tak tahu. Lepas tu coba guru tadi jangan ajar yang sains biasa tu. Yang untuk orang dulu ada UPSR. Ajarlah sains yang tingkatan 45 tu yang fizik, kimia, kajian. Agak-agak macam mana? Kena pecat ke? Kena ambil tindakan tata tertib ke? Kenapa guru tu? Nak tanya. Ya. Jadi kita kena faham. Bukan salah maknanya kita memang begitulah ya. Tak orang tak kita semua macam itu. Kata jarang yang lepas habis darjah 7 kalau kat Johor kita tak ada yang tak mendalami lagi dah sekolah agama apa semua sekolah akademik aja habis. Jadi tak menyambung. Jadi ini yang kita kena belajar cari sama ada malam part time ke atau macam mana ke yang sebab dia bukan salahnya itu sebab silibusnya tak sampai lagi. Ya yang jadi katakan kalau nak pakai tentang ni contoh dekat pondok kita ada Sabilal Mu'tadin. Macam orang tadi cakap tu dia tahulah tu. Tengok gaya cakap tu saya tahu dia tahu. Ya yang cuma mungkin dia nak buat ulang kaji je lah kat sini. Tak apalah ulang kaji itu pun satu barakah dan rahmat. Ya untuk menambah ilmu kadang-kadang yang terkurang ataupun nak ingat balik, refresh balik. Ya yang jadi bukan salahnya belum sampai. Jadi kalau katalah mak dia kata, tak ada pun dulu mak belajar biologi, kimia. Engkau darjah 6 tak ada cikgu ngajar. Pening, cikgu pun pening, budak pun pening. Jadi bila kata makcik belajar kat mana? Tingkatan 5. Betul lah tu. Jadi kalau siapa tak sampai tingkatan 5, aliran sains, tak adalah belajar macam tu. Belum lagi kat universiti. Ya yang kat universiti lagilah hukum-hukum katakan kalau ambil kejuruteraan ke macam ni, doktor macam ni. Kita mana tahu. Kita belajar pun kalau sampai tingkatan 4, 5, biologi je, bio je. Tak ada pengkhususan. Begitulah. Ya. Jadi dalam bab agama ni sebenarnya sama je label dia. Sama macam akademik. Dia bertahap. Cuma kadang-kadang orang tak mentingkan. Tu masalahnya. Dia hanya cari dunia, ilmu akhirat tak cari. Ya. Jadi alhamdulillah sekarang ya dengan banyak online ya banyak dikempen-kempenkan maka kesedaran itu telah banyak. Syukur pada Allah. Ya yang. Jadi tahniah saya ucapkan dan alhamdulillah kena ucapkan kerana Allah memilih kita. Sebab guru saya kata siapa-siapa yang mendatangi kelas Radu Ain maka orang itu sebenarnya mendapat hidayah dari Allah. Tanpa hidayah kita tak akan masuk dalam pelajaran Radu Ain. Okay yang? Okey. Jadi kita teruskan lagi. Cuba tengok pada tajuk tadi. Nak kena faham. Tengok ya yang tarikh hari darah nakok 1 hingga 7 darah. Maksud darah kat sini ya ada keluar darah
termasuk fatrah. Ini saya nak kena bagi tahu. Bila kata darah itu maksudnya termasuk fatrah. Darah yang tak keluar tapi kita korek di saluran zahir faraj ada darah. Tu. Ya, jadi nakok. Maksud nakok ini kita korek tak ada kesan darah. Jadi ada orang tanya saya ulang lagi kat sini. Wajib ke Ustazah kalau darah tak keluar kita kena korek? Wajib. Sebab Sayyidina Aisyah hadis riwayat dia punya mantan hadis dia daripada Sayyidina Aisyah, dia kata apa? Janganlah kamu tergesa-gesa mandi apabila darah tidak mengalir. Hendaklah kamu mengambil perca kain putih atau kapas dan dioleskan di salur zahir faras untuk melihat adakah ada kesan darah atau tidak. Kalau ada kesan darah maka itu masih dikira haid. Nampak? Ya. Jadi ini yang kena tahu, bukan kesilapan kat sini bila darah tak keluar tunggu 24 jam. Ini pun banyak kali orang tanya saya, Ustazah, saya kalau darah tak keluar saya tunggu 24 jam. Kenapa? Sebab saya dah rujuk sekian, dia kata takut keluar lagi. Bukan macam itu. Dia tak boleh ditunggu, dikorek. Ada darah, tak payah mandi. Masih haid. Tak ada darah, wajib mandi. Senang cerita, nakok mandi, keluar darah, berhenti solat, nakok lagi, mandi, keluar darah lagi, berhenti solat. Macam itulah kalau nak Allah nak uji kadang-kadang, bila dah tua-tua tu, hormon dah kurang, ataupun biasa berlaku pada orang yang gunakan pil perancang. Okey ya. Jadi kat tengok kat sini, darah balik. Jadi 1 sampai 7, darah. Haid itu kan. 8 sampai 10, nakok. 8, 9, 10, 3 hari. 3 hari ya. Lepas itu 11 sampai 15 darah. Nampak? 11 sampai 15 darah. Lepas tu dia sambung. 16 hingga 30. Kat mana haid dia? Ini berlaku. Ya. Ada saya baca kat Facebook lalu. Satu artis. Tak mau cakap artis mana. Saya pun bukan nak cari salah apa. Cuma nak bagi kesan. Kalau orang tak tahu. Dia kata apa? Lepas dia bersalin, dia pakai apa ya yang saya maaflah, saya benda-benda ni dulu saya tak pakai, tak tahu. Dia kata dia pakai satu alat. Satu alat, ayudit ke apa, nama macam itulah. Dan dia kata dia haid dia 60 hari, 2 bulan. Dia kata haid dia 6 bulan. Apabila dia cakap je haid dia dan 6 bulan, bermakna kita tahu dia tak ada ilmu atau kurang ilmu tentang ini. Ya, jadi tak ada haid 6 bulan yang 60 hari, bukan 6 bulan, 60 hari. Dia kata 2 bulan. Jadi kat sini contoh dia bagi 1 bulan. Ya. Jadi kalau kena macam ni, kat mana haid dia? Kat mana haid dia? Jadi ini yang kita kena tengok. Kena tanya. Sebab tu macam juga nurse kan. Bila kita mengandung kali kedua, dia ngandung kali pertama, dia buat buku merah. Bila ngandung kali kedua, kita datang, dia akan tanya. Kalau muda, adik lah. Kalau nurse sudah tua. Dek, kata dia, buku merah masa anak pertama ada? Oh, ada kat rumah. Tak bawa. Kata dia besok bawa. Nak tengok. Macam tu. Kalau dah anak ketiga, dia akan tanya, buku merah mana? Buku merah tu rupanya digunakan daripada anak pertama, kedua, ketiga sampai. Kalau anak 7, tebal buku merah tu, dia ketip dia. Nampak? Jadi ada rekod. Begitu juga dengan haid ini yang kena rekod. Ya. Jadi tengok hukum dia. Darah hari ke-16 bersambung dengan hari ke-15. Maka hukumnya wajib merujuk kepada salah satu daripada 7 gambaran wanita mustadah. Jadi tapi sebelum kita nak rujuk, apabila cukup je, ya, catat. Kat sini tak ada, catat. Apabila cukup je 360 jam. Ya. Ataupun tadi 15 hari 15 malam, maka darah lebat ke, darah tak lebat ke, wajib masa itu mandi. Sebab masa itu kita dah tahu kalau ini bukan haid, istiadah. Ya yang? Tapi jangan salah faham. Jangan kata, Ustazah kata tak boleh kira 15 itu haid. Tidak. Kalau kita kali pertama, kita kena berlaku istiadah apabila telah berlaku.
Kalau tak berlaku, kita tak kena. Tak tahu. Dia macam tu. Ya, katakan kat sini ya yang, tengok. Kita tutup dulu yang 16 dan 30. Kita tengok ya, darah, nakok, darah. Kalau dia stop, ngam-ngam, 15 hari, 15 malam. Ngam-ngam 360 jam. Maka kesemua itu adalah haid. Ingat, kalau dia tak langgar maksimum tempoh dia, sebab tu saya lebih suka convert kepada jam. 360 jam. Contoh, hari pertama ini, kena rekod hours dia. Pukul berapa? 6 pagi, 8 pagi, 10 pagi, 2 petang. Kena tulis. Ya, lepas tu nakok dia tu, yang pada hari ke-7 tu, pukul berapa? Sebab nanti ada hukum dia kat situ. Berapa? Pukul berapa? Sebab kita nanti nak campur, kenapa kita nak kena tahu start hit tadi hari pertama, sebab kita nak cukupkan ni, sebab dah saat kritikal. Katalah kita tutup dulu ya, yang 16 hingga 30 tutup. 15 hari. Kita nak tengok adakah kita ngam-ngam suai. Katakan ni catat ya yang, katakan pada 1 hari bulan ya, kita keluar darah pukul 7 pagi. Confirm, kita confirm pasal kita sembahyang subuh. Sekarang subuh pun dah cepat. Katakan lepas sembahyang subuh, kita pun nak mandi, nak pergi kerja contoh, ataupun kita tengah buat sarapan. Tengah kita masak kat dapur, kita rasa panas. Sebab saya lah pengalaman, kalau saya turun darah tu, saya rasa macam panas gitu dengali. Tapi masa tu kita memang dah tahu, memang ni memang time aku, macam tu. Jadi bila kita panas, saya pun terus saja pergi bilik air, check. Tengok, betul. Maka saya tengok jam, pukul 7:10. Jangan buang minit tu yang ya. Pukul 7:10. Ustazah ni kan. Pada saya terangkan, ada orang cakap, Ustazah ni kan, pasti betul. Minit pun 10 minit nak kira. Saya kata bukan 10 minit, 5 minit pun saya kena kira. Sebab, tengok besok dia ending pada 15 hari bulan. Kalau dia berhenti pada hari yang ke-16, pukul 7:08, nakok, maka itu kesemuanya haid. Sebab kurang 2 minit 360 jam. Maka itu semua haid. Nampak? Kalau awak tak kira minit, awak kata je pukul 7. Padahal 7:10. Start keluar darah. Awak kata tulis pukul 7. Maka masa hari yang ke-16 tadi, pukul 7:05 masih ada. Masih patra. Korek-korek ada. Lepas tu awak korek lagi 7:09 dah nakok. Contoh dah tak ada. Tapi itu dah dikira istiadah. Pasal dah lebih 9 minit daripada tempoh maksimum 360 jam. Padahal ikutkannya belum sampai. Pasal sebenar-benarnya masa hari pertama datang itu hari 7:10. Nampak? Beza jauh ya yang 7:10, tapi kalau awak ambil random, tulis pukul 7, makanya tadi dah berhenti 7:09, dah dikira istiadah. Apabila dikira istiadah, kena balik pada hukum 7, hukum mustadah. Maka di mana headnya, tengok kat situ kita kaji. Saya bagi. Saya tanya warna darah warna apa? Sama je Ustazah, lebih kurang. Almost same. Warna merah macam tu. Okey. 1 saya tanya. Okey, yang kedua. Awak keluar pukul apa? Padahal tadi pukul 7:10, tapi awak tulis pukul 7. Pukul 7 awak kata, okey. Berhenti 7:09. Lebih 9 minit Ustazah, boleh tak cincai? Tak boleh. 9 minit, saya dah bagi 360 jam, awak tambah lagi 9 minit, tak boleh. Maka, ini istiadah. Okey. Jadi saya nak balikkan pada hukum istiadah. Jadi tanya lagi,
Biasa datang bulan berapa hari? Biasa 6 hari Ustazah. Okey, 6 hari. Saya catat lagi 6 hari. Ni nak cara tahu yang. Lepas tu tanya lagi. Biasa datang minggu berapa? Tak faham lah Ustazah. Oh, 1 bulan tu 4 minggu. Kan 1 hari bulan sampai 7 hari bulan tu minggu 1. 8 sampai 14 minggu 2. Oh, dia kata saya biasa minggu 4. Apa maksud minggu 4? Saya biasa datang 21, kadang-kadang naik 22, kadang 23. Minggu 4. Nampak? Tu ada. Itu semua ada tu. Ada nanti yang nak direkod, ada nanti yang nak ditentukan hukum. Okey. Jadi okey. Oleh kerana awak kata ya, jadi saya nak tanya, yang awak datang 6 hari tu, constant tak? Dia kata almost lebih kurang macam tu lah Ustazah. 6-7. Dia tak adalah tepat-tepat 7 hari. Okey. Jadi saya ingat tak, sebelum kena istiadah ni, before. Macam contoh sekarang ini bulan, katalah bulan 11 baru masuk. Besok, kita katalah bulan 10. Kena istiadah ni bulan 10. Sebab dia kata tadi, dia bermula minggu keempat kan? Contoh. Jadi dia kata okey. Bulan 10 kan? Bulan 9 istiadah tak? Tak. Ingat tak? Bulan 9 berapa hari? Dia kata 6 hari. Okey? Senang saya nak bagi jawapan. Maka head awak tengok daripada yang awak rekod, ya. Sebab ini awak dah lebih walaupun 9 minit, maka head awak hanya 1 hingga 7. Walaupun dia kata 6-7 kita ikut hukum adat. Pasal dia head dia 6 atau 7, maka dia berhenti nakok pada 8. Maka itulah head dia. Jadi yang 8-10 itu nakok. Nakok apa yang? Nakok suci. Kenapa nakok suci? Sebab 11 dan 15 itu istiadah, bukan head. Nampak? Kenapa istiadah? Sebab normally, rutinnya, adatnya setiap bulan awak period 6 atau 7 hari. Nampak? Kita guna hukum adat. Tapi kalau ikut mana yang lebih utama, hukum tamyiz. Tapi kalau hukum tamyiz dia ada pula syarat-syarat lain. Warna darahnya apalah. Kan? Tapi bila saya tengok, awak tak boleh. Hukum tamyiz tak berkena pada awak. Hukum adat. Senang. Jadi Ustazah, saya 8 dah mandi, saya dah solat. Tak payah pokok. Tapi saya Ustazah 11 sampai 15, saya tak semayang. Pasal darah keluar. Maka saya tak tahu masa tu saya kena istiadah. Iyalah, betul lah. Betul. Siapa yang tahu kita kena istiadah? Sebab kalau dia ngam-ngam berhenti pada 360 jam, semua itu hid. Semua itu hid. Maka dia tak perlu qada solat dia. Tetapi kerana dia dah lebih. Dah lebih. Yang saya bagi tadi contoh, dia lebih 9 minit aja. Dah kena. Jadi 11 sampai 15 itu adalah istiadah. Jadi apa perlu dia buat? Pada hari yang cukup 360 jam, dia wajib mandi. Pasal walau darah keluar melambat, dia wajib mandi. Kerana dia dah tahu. Head maksimum 15 hari. Lebih itu confirm istiadah. Confirm istiadah. Maka pada 360 jam, cukup 15 hari 15 malam, dia kena mandi. Kerana nak solat. Contoh tadi, dia kata itu hari dia datang pukul 7. Maka malah lah Ustazah nak mandi, nak makan dulu, nak basuh kain dulu, nak apa boleh? Boleh. Pasal pukul 7.10 tak ada solat. Tak ada solat fardu lah, kecuali dia nak solat duha. Tak ada solat fardu. Solat fardu zuhur pukul 1. Maka dia wajib mandi sebelum masuk zuhur lah, pukul 1. Ataupun selewat-lewatnya sebelum habis waktu zuhur. Kata waktu zuhur pukul 4. Waktu asar pukul 4. Maka dia wajib mandi dan solat zuhur sebelum habis
waktu zuhur sebelum masuk asar. Maka dia kena mandi sebelum habis waktu zuhur lah, sebab dia kena solat zuhur. Jelas tak? Tapi rupa-rupanya, sebab tadi dia ambil lamsam pukul 7, rupa-rupanya 11 dan 15 itu haid. Sebabnya dia menyangka istiadah, pasal dia kata lebih 9 minit. Sebab dia ambil rekod datang haid dia pada pukul 7 pagi. Sebenar-benarnya pukul 7.10 tapi dia budarkan. Dia macam kita belajar matematik, pecahan itu dibudarkan pada angka yang terdekat. Maka dia kata seleceh nak tulis pukul 7.10 minit, aku tulis saja pukul 7. Tiba-tiba hari yang ke-16 dia berhenti pula pada 7.9 minit. Patutnya ada lagi 1 minit. Ya yang, tapi oleh kerana dia tak rekod, dah dia kira istiadah. Patut 11 hingga 15 itu haid. Pasal dia belum lagi sampai maksimum. 1 minit lagi nak sampai maksimum. Tetapi dia dah rekod tak teliti. Nampak yang? Itu sebab tu beza yang. Jangan main-main. Macam saya dah kata, bila ukur sepadan antara macam kebun orang dengan kebun kita ataupun rumah, macam orang yang rumah semi-D katakan kan. Kita nak pasang pagar tengah-tengah tu kan, tu dah memang ada pagar lah. Contoh katalah kita dah buka pagar tu, dah tak ada kesan, kena ukur. Cukup tanah kita, jangan lebih walaupun seinci. Nampak? Kan? Jadi itu jangan lebih kurang. Maka dalam merekod masa tak boleh lebih kurang. Begitu juga nakok nanti. Jangan nakok ya, awak nakok pukul apalah ya yang nak sebut. Yang ada minit-minit lah. Katalah nakok pukul 5.45. Nakok pukul 5.45. Awak tulis saja pukul 6. Buat macam tu. Nanti takut 1 bulan datang 2 kali. Ya, haid pertama, pergi haid kedua, tengah-tengah itu mesti ada 15 hari. Nanti kita akan belajar bab tu. Dah tu awak main ambil ngam-ngam, oh cukup awak kata 15 hari ngam-ngam 360 jam. Maka ini haid kedua, rupanya lom yang tu kena tahu. Ya, jadi kena record macam orang lukis. Tulis minit tu dengan tepat. Kecuali saat je yang tak. Ya? Okey, boleh faham? Jadi kat sini, kalau tengok pada hukum ini, ya, pertama kita akan tengok 1 sampai 7 warna darah dia apa. Darah ada 5, ya. Tapi ni memang belum belajar lagi lah. Jadi dia kata darah qawi, darah pekat itu adalah haid, darah lemah adalah istiadah. Tapi kalau tak darah itu sama je, 30 hari sama je yang, macam mana nak beza. Jadi okey, itu yang 30 hari. Maka kita akan ambil, kalau tengok pada jadual ini, ya, awak boleh catat. Katalah contoh, dia tak ada warna darah sama lah, saya cakap macam tu je. Jadi kita kata hanya 1 dan 7 itu haid. Jadi 8 sampai 10 itu nakok suci. Nakok ada 2. 1 nakok haid, 1 nakok suci. Nanti saya akan terangkan lagi. Akan lihat. Lepas itu, ya, 11 hingga 15 istiadah dan 16 hingga 30 istiadah. Tetapi awak akan tahu istiadah itu apabila sampai tahap maksimum pada garisan ke-16. Jadi apabila sampai ke garisan ke-16, masa itu wajib mandi dan qada solat yang awak tinggalkan daripada 11 hingga 15. Ya. Tapi bukan kata haid kita tu ngam 15. Kalau cakap contoh ni orang tak belajar, ya, dia jahil tentang darah, dia akan kata haid dia 1 sampai 15. Jadi hari ke-16 dengan hari ke-3 sampai hari ke-30 itu istiadah. Ya. Jadi dia mandi pada hari yang ke-16 lah. Ya. Tapi silap. Dia tak macam itu. Jadi kat sini apa penerangan dia?
Namun jika darah yang melebihi 15 hari tidak bersambung dengan darah sebelumnya, maka wanita itu dikira masih ada baki waktu suci yang perlu disempurnakan. Jika setelah sempurna sekurang-kurang suci 15 hari, maka masih ada darah, maka dikira haid yang baru. Jadi kat bawah, waktu nakok suci kerana jika darah yang keluar dianggap haid, mestilah waktu nakok dikira sebagai bersih. Pendapat ini ada. Jadi kat sini ya, kena jelas ya kat sini. Jadi kes yang tadi, okey, ini kes 30 hari. Okey. Kalau kes 60 hari, kita nak ambil contoh ya, dia berlarutan 60 hari. Maknanya 2 bulan. Macam yang saya cakap satu artis tu lah. Dia kata haid dia 2 bulan. Maka berapa kali kita nak kira haid? Maka mengikut hukum fiqh kita bagi 2. Sebab 1 bulan itu 30 hari. Jadi 1 bulan yang pertama, contohlah kalau macam ni, dulu sebelum dia kena istiadah, sebelum dia bersalin, sebelum dia nifas, sebelum dia ambil ayudit, maka katalah dia punya normal dia 7 hari. Maka 1 bulan itu katakan kat sini kan 1 hingga 7. Kita assume lah 1 hari bulan hingga 7 hari bulan. Maka dia kata tadi 30, 60 hari kan. Jadi bulan pertama haid dia 1 hingga 7 hari bulan. Okey. Selepas itu minggu pertama lah, minggu kedua, ketiga, keempat istiadah. Jadi sampai kepada 30 hari naik balik pada 1 kan. Maka 1 hingga 7 itu haid balik semula. Kalau darah dia, walaupun darah dia berterusan. Selepas itu dia tunggu tak? Dia tunggu tak? Tak payah. Sebab yang pertama tadi dia dah keluar 30 hari. Maka bila yang minggu kedua itu dia ambil juga 1 hingga 7 hari bulan sebagai haid kedua. Jadi minggu kedua, ketiga, keempat ya, dia tak perlu tunggu sampai 15 hari baru dia tahu oh aku istiadah tak. Dia boleh teruskan aja walaupun darah keluar, dia boleh teruskan aja sebagai itu istiadah kerana mengikut minggu yang pertama. Ya. Jadi walaupun darah dia keluar selama 60 hari ya. Jadi sebab 60 hari itu maksudnya 2 bulan. Maka haid dia kena 2 kali. Jadi haid yang kedua, bulan kedua nak ikut mana? Ikut bulan pertama. Jadi bulan pertama tadi minggu pertama 1 hingga 7. Maka bulan kedua walaupun ada nakok ke tak ada nakok, direct aja macam tu, kita akan ambil bulan kedua minggu pertama 1 hingga 7 haid. Yang lepas itu kita mandi wajib. Selepas itu walau darah keluar, minggu kedua, ketiga, keempat itu istiadah. Tapi kita orang yang daimul hadas. Ya. Jelas ya yang? Okey. Jadi selepas itu kita tengok lagi muka surat sebelahnya contoh. Contoh dia bagi darah nakok 1 hingga 7 hukum haid. 8 hingga 10 nakok. Haid suci. Jadi apa tu 11 hingga 14 darah haid. Jadi 15 nakok suci. 16 hingga 19 darah. 30 darah haid. Nampak? Haid yang baru. Kenapa? Tengok yang kat sini kerana awak tengok kalau dia tak bersambung, ya. Macam tu. Kenapa ya? Dia kata tadi awak baca kat sini ya yang baca balik. Sebab kalau offline saya pakai whiteboard, senang. Yang kat sini kalau ustaz baru ngajar dia pakai laptop, dia boleh conteng, awak boleh tengok. Saya bukan tak ada laptop, ada. Tapi saya bodoh nak gunakan, nak cocok masuk dalam Google Map ni. Kalau saya buat kat laptop tu dia tak keluar juga kat sini. Macam mana nak keluar, tak pandai nak keluarkan. Ya, minta maaf. Saya buta IT. Ya. Jadi macam ni, ulang balik baca muka surat sebelah.
Dia kata apa? Jika darah yang melebihi 15 hari tidak bersambung dengan darah sebelumnya. Awak tengok gerab yang ini dia sambung. Ya, daripada 11, 15 dia non-stop. Dia terus pergi 16, 17 maka hit. Tapi yang kes yang ini dia tak sambung. Dia maknanya mungkin dia nakok ya 14, 15 dia nakok. Lepas tu dia keluar lagi darah. Jadi kita kena hukum lain. Hukum dia panggil sampurnakan suci. Jadi dia kata apa? Apabila tidak bersambung maka wanita itu dikira ada baki suci yang perlu disampurnakan. Jika telah sempurna 15 hari maka bakinya hit kedua. Okey, macam mana ya nak buat? Ini hit pertama. Sebab tu ada orang yang subuh ke apa dia 1 bulan 2 kali datang hit. Ini hit pertama. Ni. Ya, saya nak bagi contoh lah. 1 sampai 7. Okey. Lepas itu ini hit kedua. Sebab tengah-tengah ni ada 15. Contoh ya. Dia datang hit 1 sampai 7 hari lah senang cerita. 7 hari. Dia berhenti pukul 7 petang. Contoh. Ya, 7 petang. Jadi lepas itu dia datang balik, awak kira ya. 7. 8 hari bulan, 8. Ni tadi 1 hingga 7 hari bulan dia hit. Lepas tu dia nakok. Pada hari yang ke-8 pukul 7 pagi. 7 pagi tau dia nakok. Jadi awak kira ya. 8 pagi. 8, 7 pagi. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ya, dah 10. 18, 19, 20, 21, 22. 15 hari kan. Jadi dia nakok tu kalau sampai pada 22 hari bulan pukul 7 pagi ngam-ngam ada 15 hari. Maka kalau dia period keluar balik darah pada 22 hari bulan itu pukul 8 pagi maka itu hit kedua. Pasal gap antara hit pertama tempoh suci kepada hit kedua mesti 15 hari. 15 malam. Sebab tu nak kena tahu nakok yang sebelum ini yang 7 hari bulan tu pukul berapa? Kalau katakan nakok 7 hari bulan itu pukul 10 malam. Maka 22 hari bulan itu dikira hit kalau dia keluar 10 malam. Tapi kalau 22 hari bulan itu dia keluar 10 pagi, belum hit. Walau darahnya hitam legam, bau busuk. Kenapa? Tak cukup lagi 360 jam. Ya. Jadi jadi bila dia cukup 360 jam gap suci dia pukul 10 malam. Jadi waktu zuhur dia kena solat. Waktu asar dia kena solat. Waktu maghrib dia kena solat, waktu isyak dia kena solat. Subuh pagi besok baru dia tak solat. Pasal baru pukul 10 malam itu baru dikira hit dia. Jadi daripada 10 pagi sampai 10 malam itu istiadah. Kerana nak cukupkan gap antara hit pertama dengan hit kedua wajib 15 hari. Kenapa 15 hari? Ulama mengatakan sebulan ada 30 hari. Jadi maksimum hit 15 hari. Maka nak pergi hit kedua wajib ada 15 hari. Jadi kalau lah kata orang tu dia ngam-ngam, memang dia period dia 15 hari, maka dari 1 sampai 15 hari bulan hit. Lepas tu 16 sampai 30 istiadah. Kalau dia datang istiadah, kalau dia tak datang nakok, maka dia datang balik katakan 16 sampai 30 hari bulan dia nakok. Maka 1 hari bulan dia keluar balik darah. Maka 1 hari bulan itu dikira adalah hit pusingan kedua. Kerana dia ada dapat tahap minimum nakok 15 hari, 15 malam atau 360 jam. Ya, jadi kita tengok pada rajah dia.
Darjah dia yang nakok, darah kan 1 hingga 7, nakok 8 hingga 10. Maka hukum dia haid. Ya, haid atau suci dia buat macam ni. Kerana nak tengok sebelah ni haid atau tidak. Kalau sebelah ni haid, maka ini menjadi nakok haid. Kalau sebelah ini istiadah, maka ini menjadi nakok suci. Nanti itu akan saya terangkan lagi lain kali lagi. Jadi dia kata kat sini tengok, 11 hingga 14 darah, maka haid. Pasal haid 15 nakok. Nampak? Maka walaupun haid dia panjang, tetap dikira haid. Maka darah 1 hingga 7 darah, ya 8 hingga 10 nakok. Itu maknanya nakok haid lah. 11 hingga 14 darah. Jadi ini haid. Maka kalau nakok ini 3 hari, kalau bulan Ramadan kita puasa, wajib kita ganti balik sebab kita puasa dalam keadaan haid sebenarnya. Maka tak valid. Okey. Jadi 15 nakok. Nampak tak? 15 nakok. 1 hari yang dia nakok. Lepas tu 16 hingga 29 darah. 16 hingga 29 darah. Lepas itu 30 dikira haid. Pasal apa? 30 dikira haid sebab antara 15 hingga 29 itu cukup 15 hari. Maka hari yang ke-16 hingga 20 itu dipanggil suci ataupun istiadah. Walaupun darah keluar tapi dikira suci iaitu istiadah. Dan kenapa dikira ini istiadah? Kerana waktu suci mesti ada 15 hari. Jadi dia akan kira cukup 15 hari, maka 30 hari bulan itu haid kedua. Nampak? Macam tu. Ya, saya tahu. Kalau orang yang tak biasa, dia kurang faham. Tapi nanti, itulah saya maaf cakap, saya ni tak pandai nak ni lah buat gerak lah. Tapi nanti saya ada masa, tak janjilah tengok sebab sekarang ni pun saya memang agak sibuk, siang malam ada kelas. Saya akan cuba buatkan dan saya akan hantar WhatsApp kepada admin. Mungkin nantilah masa dalam kelas macam ni ya. Tapi saya tak janji yang insya-Allah kalau cukup masa maka nanti admin boleh tunjukkan macam mana. Ya. Jadi kita akan nampaklah. Jadi macam ni ya. Insya-Allah. I try my best. Tapi saya tak janji ikut izin Allah, ikut masa saya. Sebab yang tu saya kena macam buat gambar raja ke apa kan. Nak buat tu kalau kat kertas tu boleh ataupun nanti saya buat kat kertas, saya tangkap gambar tu. Saya tangkap gambar tu, lepas tu saya hantar WhatsApp. InsyaAllah. Ya? Jadi nanti mungkin bila saya terangkan ni, admin boleh tunjukkan lah. Macam tu. Ya? Jadi kena tahu. Jadi kenapa? Sebab kena ingat. Had minimum head pusingan pertama, nak pergi head pusingan kedua, sekurang-kurangnya 15 hari. 15 malam. Atau convert kepada jam, mesti 360 jam. Itu had minimum. Baru yang yang keluar balik darah itu dikira ya head kedua. Katakan yang ini ya betul-betul dia nakok 1 hari. Kalau dia nakok, ada itu hari anak murid tanya, Ustazah, saya datang, saya dah kira. Saya dah datang kedua. Saya kira antara nakok yang head sebelum ini kepada head ini 12 hari. Ustazah kata 15 hari. Jadi saya 12 hari dah datang balik. Macam mana Ustazah? Darahnya pun dia kata keluar macam head lah. Bau kental-kental. Saya kata baru 12 hari. Betul, yakin awak kira 12 hari. Ya Ustazah. Maka saya kata hukum penyampurnaan suci. Sebab minimum suci wajib 15 hari. Maka awak 12 hari dah keluar balik. Maka 12 tu, hari yang ke-12 itu istiadah, hari yang ke-13 istiadah, hari yang ke-14 istiadah, hari yang ke-15 istiadah. Jadi saya kata berapa awak datang? 6 hari.
6 hari Ustazah, tapi bermula daripada 12. Maknanya senang cakap dia 12 hari itulah. Jadi saya kata hari yang ke-12 ke masuk hari ke-13, kena cakap betul-betul. Dia kata saya kira ngam-ngam 12 hari kosong. Saya datang. Oh, itu saya kata bukan hari ke-12, hari ke-13. Maknanya awak kurang 3 hari lah. Patut kan 15 hari. Baru dikira haid. Tapi awak kosong nakok suci 12 hari. Hari ke-13 awak dah keluar darah. Jadi 13 itu tidak dikira haid. Sebab dia syarat dia tadi mesti antara haid pertama pergi haid kedua mesti ada 15 hari. Jadi dia kata macam mana? Jadi hari yang ke-13 itu istiadah, hari yang ke-14 itu istiadah, hari yang ke-15 itu istiadah. Maka hari yang ke-16 baru haid. Tengok jam pukul berapa yang itu hari awak nakok. Kata dia okey, dia nakok pukul 1. Dia kata. Dia ingat pukul 1 sebab dia mandi nak salat Zuhur. Maka saya kata hari yang ke-16 awak haid dikira pada pukul 1. Kalau pukul 1 itu belum masuk Zuhur, awak tak payah sembahyang Zuhur. Kalau kat Johor sekarang masuk Zuhur 12.57. Maka dia keluar pukul 1, dia wajib sembahyang. Nampak? Jadi yang haid dia, jadi saya kata berapa hari awak keluar? 6 hari. Jadi saya kata 3 hari itu istiadah, mula. Jadi hari yang ke-4, hari yang ke-5, hari yang ke-6 baru haid. Nampak yang? Pasal apa pula kena kira istiadah Ustazah? Macam darah dia pekat macam haid. Tak apa. Pasal tadi syarat haid pertama nak pergi haid kedua tengah-tengah mesti ada 15 hari nakok. Jadi kalau bulan Ramadan, ya tak payah nak buka puasa. Katakan macam dia tadi, kes pukul hari yang ke-13 dia keluar darah. Itu istiadah, tak payah buka puasa. Hari yang ke-13 tu dia puasa, hari yang ke-14 puasa, hari yang ke-15 puasa. Maka hari yang ke-16 dia tak boleh puasa. Pukul 1 dia buka. 1 tengah hari. Pasal dia nakok pukul 1 tengah hari masa yang hari itu. Jelas sayang? Itu hukum pertama dah keluar. Iaitu sempurnakan suci. Kenapa? Sebab dah dikata tadi dalam 1 bulan maksimum 15 hari haid, maksimum 15 hari nakok. Itu dia punya sipir dia. Maka apabila dalam 1 bulan itu ada orang haid, dia keluar darah, lepas itu dia nakok, rehat, suci, dia keluar balik, mesti sekurang-kurangnya 15 hari. Tapi kalau kita biasa 20 hari, macam saya lah. Saya biasa haid dalam 6 hari. Saya biasa datang 21, 22, 23, 24, 25, 26. 27 tu dah bersih, mandi. Contoh. Jadi kan nak jumpa lagi besok, kadang-kadang dia naik lah kan. Mula-mula kalau 23. 23 mula-mula. 23, 24, 25, 26, 27, 28. Nanti bulan depan dia naik. 22 macam tu. 20 hari bulan. Nanti bulan depan lagi dia naik 21. Biasa saya macam tu. Nanti bulan lagi ketiga dia akan naik 23. Jadi maknanya nak pergi kita bersih 28. Jadi kalau katakan 28 kita bersih, lepas tu kita datang katakan pada 22. Maka 29, 32. Dalam kita biasa normalnya ya akan datang bulan selepas 23 hari bersih. Selepas 23 hari bersih, kita datang pusingan haid kedua. Tetapi ada orang ya, tapi orang ni memang subuh lah. Memang subuh. Kalau dia 1 bulan 2 kali. Ya. Telur dia memang aktif. Tapi walaupun aktif, dia kena tadi jaga had dia. Ini minimum 15 hari. Normal atau kita panggil kebiasaan 23, 24 hari. Baru datang period kedua. Boleh ya yang?
Tapi ada tak tempoh maksimum? Tak ada. Kata saya ustazah datang period 3 bulan sekali. Ada orang kata dia datang bulan 3 bulan sekali. Macam mana tu ustazah? Okey, tak ada. Sebab dia tak ada had maksimum. Period itu ada had minimum, iaitu dikira pusingan haid kedua itu wajib nakok 15 hari. Tetapi ada had maksimum tak? Sebab kalau mengikut Imam Syafi'i, orang tu dah menopos 10 tahun tak period. Tiba-tiba dia datang balik darah, kalau ada ciri haid maka itu haid. Maka tengok 10 tahun yang had dia. Sebab tu dalam hukum tak ada tempoh maksimum antara haid pertama pergi haid kedua. Tetapi ada tempoh minimum antara haid pertama pergi haid kedua, iaitu 15 hari. Okey ya? Times dah cukup. Tapi macam ni, saya open kalau ada nak soal. Mungkin satu soalan ke? Kalau ada, kalau dah faham, saya tutup. Silakan. Silakan jemaah kalau ada soalan, Ustazah buka masa sikit, insyaAllah. Saya bagi Chan beraihkan. Kalau ada, kalau tak ada, tak apa. Ya. Dah faham? Mungkin saya dah ulang-ulang tu. Bismillah. Mungkin saya ulang-ulang tu dah faham kan? Sebab ini sebenarnya masih belum susah lagi. Senyap je semua Ustazah faham kot. Mana faham lah tu. Sebab ni belum susah lagi yang. Belum susah lagi. Nanti bila masuk hukum istiadah. Biasanya orang pada bab haid, bab apa ni. Nifas belum dia masih okey lagi. Nanti yang paling susah masa bab istiadah. Saya dah ngajar satu tempat tu dah 3 tahun yang maknanya sebulan tu saya ngajar tempat tu setiap Rabu 4 kali lah seminggu. Jadi saya ambil 2 kali untuk tauhid, 2 kali untuk darah. Jadi sebulan 2 kali. Dah 3 tahun sebelum PKP yang Masya Allah lama Ustazah. Sebelum PKP, lepas tu PKP apa tak ambil lagi. Lepas tu bila bab istiadah je kan masing-masing macam ni macam. Time tu nota tebal Ustazah. Kan. Lepas tu kan dia tanyakan masing kan saya tengok lah. Pasal kat sini saya tak nampak muka semua kan. Saya tengok muka dia. Jenuh fikir. Dapa makcik? Dapa makjah? Oh pening kata dia. Kata Mumet Ustazah, mumet. Mumet dah si. Kata Jawanya. Aduh, lepas tu kan tak apa berehat. Kita selawat. Apa Ustazah selawat mohon. Kan Nabi Muhammad tu bijaksana Fatonah. Kita selawat mudah-mudahan kebijaksanaan dia tu Allah bagi sikit kat kita. Lepas tu istighfar. Kenapa istighfar? Istighfar sebab banyak dosa. Kan salah satu dosa itu menyebabkan kita payah nak menerima ilmu. Istighfar. Lepas istighfar, doa. Kan doa itu satu usaha. Macam mana doa? Ya Allah, bukakanlah ya Allah. Sebab cikgu ini bukan dia memberi faham. Cikgu ini hanya mengajar. Yang memberi faham itu Allah. Betul. Jadi ada satu soalan dah keluar dekat chat room. Silakan. Saya bacakan Ustazah kalau kata hari 1 hingga 7, 7, 8, 9 bersih. Okey. 10, 11, 12 darah sikit. Maksudnya 7, 8, 9 wajib solat dan boleh baca Quran. Dia macam ni, ikut hukum yang berhenti nakak aja wajib mandi, wajib solat, wajib puasa. Dan kalau suami nak boleh. Ya. Ni saya cakap lah kalau yang mana dah kahwin. Ini kena bagi tahu hukum. Okey. Kenapa? Sebab kita bukannya Allah boleh tahu. In future kita tak tahu sama ada dia keluar balik atau tidak. Sebab tu mengikut hukum dia nakak mandi. Nakak mandi, solat, puasa. Ya yang bila keluar balik darah berhenti. Berhenti puasa, berhenti solat, berhenti ngaji. Jadi masa nakak tu namanya suci, semua boleh. Nak ngaji, nak solat sunat, puasa semua boleh. Walaupun keluar sikit,
Ya, ada orang kata, alah ustazah, keluar tak banyak lah ustazah. Menitik-nitik. Macam apa, pie picking. Tek kan. Menitik-nitik. Saya kata, itu keluar menitik-nitik. Menitik tu mana tak banyak yang. Dia kata pakai panty liner pun tak tembus. Menitik lah. Macam tet kata dia kan. Saya kata, menitik itu pun, coba tengok hukum patrah. Patrah lagi tak menitik. Kita korek kat dinding paras kan, ada darah, ada sikit darah. Walaupun macam tali benang. Masih dikira, tu mulut dia terlopor. Oh, ya, kata dia. Jadi tadi dia pertanyaan, apa, 8, 9, 10 darahnya sedikit. Tet. Walau tet. Tetap dikira hit. Ya? Jadi itu hit lah. Maka yang tadi, dia nakok pada 8, 9, 10, wajib mandi, wajib solat, boleh buat apa-apa. Faham ya yang? Macam tu. Tapi kalau darah keluar balik, nakok hid. Dosa tak kita solat? Tak. Dosa tak kalau kita sama suami? Tak. Dosa tak kalau kita ngaji? Tak. Kerana pada zahirnya, bukan batin ya, pada zahirnya kita dah mandi, dah nakok, dah suci. Cuma pada batinnya, dia nak keluar balik darah. Itu bukan kerja kita. Jelas tak? InsyaAllah, saya harap yang bertanya pun jelas. Ya, ini baru permulaan. Jadi saya nak bagi petua lah, sepadang teringat. Ya, bila dalam kita payah, ya, apa-apa ilmu lah kita belajar. Nombor 1, darah. Nombor 2, tauhid. Tauhid pun payah yang. Ya, jadi bila ya audience ni yang saya tak dapat tengok muka lah. Jadi saya tak tahu body language awak macam mana. Asal rasa bengang kurang dapat, pertama istighfar. Buatlah 10 kali ke. Sebab Nabi kata setiap dosa yang dilakukan hati titik hitam, setiap istighfar maka Allah akan menghilangkan titik hitam itu. Maka terlampau banyak titik hitam itulah kita mantul dalam ilmu agama. Kadang ilmu dunia senang je dapat, ilmu agama mantul. Maka kita hilang istighfar itu supaya titik hitam tu kurang lah. Jadi lepas kita istighfar, kita selawat. Allah Muhammad kan Allah kata, kamu selawat sekali, aku selawat 10 kali. Maksudnya Allah selawat 10 kali itu Allah memberi rahmat macam-macam. Jadi kita selawat. Kita selawat, lepas tu kita kata, ya Allah, kau bagilah aku ni kepahaman bijaksana macam Nabi Muhammad tu. Ya, tak dapat 100% macam Nabi Muhammad, dapat tempias dia pun jadilah. Sebab Nabi Muhammad tu dia bukan bodoh, dia umi. Allah yang takdirkan dia tak belajar supaya nak membuktikan dia tak mencipta Quran. Nanti kalau dia tak umi, nanti alang itu pun orang tuduh dia cipta Quran tu kan. Jadi tengok, Jibril hantar je wahyu, hafal yang sekali aja hafal. Tengok dia punya bijaksananya. Maka itu kita mohon. Dah lepas itu kita doa. Ya Allah, aku dah berusaha hamba kan. Maka kita hamba ini, apa tugas hamba? Usaha. Maka kita dah usaha, ya Allah, aku dah usaha belajar. Tapi mantul tak apa, asyik tak faham. Maka aku mohon kepadamu, ya Allah, berikanlah aku kepahaman. InsyaAllah. Ya, lepas saya bagi tips pada anak murid macam tu, kuranglah muka dia. Kalau tidak, aduh. Ya, jadi macam tu. Sebab kadang-kadang pelajaran susah ini, kalau Allah nak bagi faham, senang aja. Semua itu atas kehendak Allah. Jadi sebab itu guru saya berpesan. Jadi guru jangan harap anak murid pandai. Kalau kita harap anak murid pandai, dia tak pandai, kita kecewa. Sebab kita ambil hukum kias. Ni guru saya kata, kita ambil hukum kias. Allah menegur Nabi Muhammad, dia kata apa? Muhammad, kamu menyampaikan hidayah milik aku. Maka itulah kias pada kita. Guru menyampaikan, mengajar. Faham tak faham, itu hak Allah. Allah yang bagi. Boleh? Ya? Jadi, kita amalkan itu. Untuk apa je. Jadi insyaAllah kalau tak ada apa-apa nak tanya, kita tutup ya yang?
Ya, Ustazah. Sila. Alhamdulillah. Berkaitan doa Ustazah tutup malam Ha. Ya, jadi kita tutup dengan tasbih kifarah, surah Wal-As dan sedikit doa. Subhanakallah wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Engkau jadikan perjumpaan kami pada malam ini, ya Allah, perjumpaan yang Kau barakahi. Ya Allah, Kau jadikanlah segala ilmu yang kami perolehi pada malam ini, ya Allah, ilmu yang barakah dan ilmu yang bermanfaat kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau jadikanlah juga perpisahan sementara ini Kau redainya, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya Karim. Jazakallah khair Ustazah. Saya minta maaf banyak-banyak di atas apa-apa kekurangan, kelemahan saya dalam menyampaikan ilmu Allah, kerana kita kena tahu yang maha sempurna hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, ya. Jadi terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan saya. Ya, izinkan saya mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.